Kerajaan ini digelar kerajaan perpaduan walaupun ada sedikit yang mempertikaikan. Sebab itu saya telah mengambil keputusan untuk kerajaan membawa usul undi percaya kepada Perdana Menteri yang baru. Dari segi undang-undang, ia tidak diperlukan. Dari pendapat Perguruan Negara juga tidak perlu. Sebab majoritinya jelas dan mandat adalah dan wewenang kuasa yang di-Pertuan Agong itu jelas. Dan Kebawah Dunia Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong mengambil langkah yang lebih, setapak yang lebih, iaitu mengundang sidang khas Raja-Raja Melayu supaya ada kata sepakat tentang calon Perdana Menteri yang mereka usulkan. Yang di-Pertuan Agong mengambil pendekatan mengikut perlembagaan, walaupun ini dipertikai oleh setengah-setengah tokoh Melayu dan Islam. Penjelasan dari Pertuan Agong kepada saya dan kepada beberapa Raja-Raja Melayu yang sempat saya menghadap, Baduli Yang Mulia Tuanku Sultan Johor, Sultan Kelantan, Sultan Perak, Sultan Selangor, selain daripada Pertuan Agong, adalah menyatakan bahawa dari awal mereka tidak pertikaikan bahawa jumlah parti yang memperoleh kerusi terbesar itu akan mendapat keutamaan. Dan pada masa itu yang terbesar Pakatan Harapan diikuti oleh Perikatan Nasional 83 dan 73, lebih kurang begitu. Kemudian ada usaha-usaha yang sambilan untuk mendapatkan pengakuan bersumpah yang memang berlaku, dan ini terus berlaku dalam tempoh yang ditetapkan oleh Kebawah Dunia Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong, iaitu tahap sehingga jam 2 petang. Jadi berapapun jumlah yang diperolehi itu ditetapkan setelah dimuktamadkan waktu je. Seperti mana dalam perlombaan, dia boleh potong kita di round pertama, kita potong dia round ketiga, tapi yang pentingnya ialah garis penamat. Dan kalau berlaku garis penamat, ternyata saya peroleh jumlah yang besar kerana orang yang memberi pengakuan sebelumnya itu telah menarik balik sebelum tempoh 2 petang. Saya sebutkan ini kerana semalam kalau menghadap Kebawah Dunia Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, beliau menyatakan ada baiknya kalau Perdana Menteri jelaskan supaya jangan timbul kekeliruan, terutamanya menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu. So, saudara, kita boleh berbeza pendapat. Malah dalam beberapa pertemuan saya dengan beberapa raja, kadang-kadang saya secara mohon ampun dan maaf memberikan pandangan yang agak berbeza. Tetapi kita tidak boleh langgar daripada prinsip adab dan akhlak dan dalam menghormati kemuliaan raja-raja itu. Kerana raja-raja itu mewakili satu institusi. Dan ada baiknya, umpamanya, dalam keadaan tidak menentu baru-baru ini, peran raja-raja itu sangat kritikal, sangat utama untuk menyelamatkan keadaan. Dan saya lihat keputusan mereka itu tidak pernah mengenepikan soal perlembagaan, soal kepentingan majoriti orang-orang Melayu dan kedudukan Islam. Tidak ada raja-raja Melayu yang bila ada kesempatan saya menghadap yang mengenepikan atau menyisihkan soal ini. Kerana kedudukan Raja-Raja Melayu itu juga yang dipertahankan dari segi tradisi dan budaya dan perlembagaan adalah untuk mengawal keadaan sedemikian. Sebab itu dalam kita menghadap ada orang pertikai, kesopanan tata susila mesti dipertahankan. Kalau tidak, sistem itu tidak boleh kekal. Ya. Umpamanya, mengapa kita sebut tuanku? Mengapa kita sebut patik? Mengapa menginapnya di istana? Tidak di rumah. Itu hal-hal yang disebut paraphernalia of a royal system or institution. Dia datang sekali dengan suatu package. Dan oleh demikian, kemuliaan Raja-Raja Melayu harus dipertahankan. Dan kalau kita berbeza pendapat, itu mungkin. Saya tidak mewakili satu pandangan, maknanya kita pergi dan
mohon ampun dan terima semua. Tidak. Dalam mengatur pentadbiran negara kita, dalam menentukan calon-calon menteri dan calon timbalan menteri, ada pandangan-pandangan yang kita gunakan hujah dengan baik. Tetapi akhirnya dalam sistem ini, perkenan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, khususnya Di-Pertuan Agong, itu penting. Saya tak boleh umumkan senarai jemaah menteri kalau Yang Di-Pertuan Agong, walaupun perlembagaan itu mengendaki untuk Yang Di-Pertuan Agong itu menerima saranan Perdana Menteri, tetapi Yang Di-Pertuan Agong boleh melengahkan. Dia tak mau angkat sumpah esok, tangguh sebulan atau 3 bulan. Jadi menimbul ketegangan politik dan ketegangan dalam sistem tata kelola negara. Saya memilih untuk menjelaskan hal ini di sini kerana saya anggap basis negara kita, terutama tentang dukungan orang Melayu dan umat Islam itu sangat penting. Sebab itu saya memilih menjelaskan kali pertama dari sudut hujah yang lebih jelas. Yang Di-Pertuan Agong juga menerima pandangan Peguam Negara, bertanya saya selaku Perdana Menteri, apakah Perdana Menteri rasa perlu dipercaya kerana jumlahnya sudah jelas. Pengakuan daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS Sarawak dan GRS Sabah dan beberapa parti lain yang kecil. Saya jawab, ampun tuanku, ini bukan soal peraturan dan undang saja. Perkara ini dibangkitkan dan parti mahu memimpin dengan mandat yang jelas dukungan daripada ahli-ahli parlimen yang majoriti. Parti yakin parti akan perolehi. Andai kata tidak perolehi, parti akan tunduk kepada suara rakyat. Jadi untuk orang menyatakan dan tohmah seolah-olah parti itu mengenepikan semua semata-mata untuk rebut kuasa, parti akan buktikan insya-Allah hal ini tidak benar.